teacher. He changed the world for the better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada saudara pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dimuliakan tuan ketua kampung, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tak lupa pada adik-adik kita ni, ya. Alhamdulillah, pukul 3 petang pun boleh datang ke surau, ya. Selalunya waktu ini orang tidur, ya. Ni tuan-tuan boleh datang ni kira hebat lah. Tambah petang ni pula ada cerita Hindustan, ya. Tapi kita tinggalkan Hindustan, tinggalkan bantal, datang ke surau kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang ni tuan-tuan, ya. Tambah hari ni Ahad pula, nak ngambil anak, ngantar anak, nak pergi kenduri kahwin, ya, nak tengok tasbih cinta, ya. Banyak benda yang kita nak buat, kan. Syukur pada Allah. Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan ni dalam bahasa kita makna dia panas. Orang Arab sebut Ramadan, kita sebut panas, terik. Tapi ustaz, 3-4 tahun lepas tak ada panas pun ustaz, hujan je. Asal petang hujan, asal hujan petang, tak ada panas pun ustaz. Peniaga pasar Ramadan pun mengeluh ustaz, peniaga 3 hari tutup, hujan je. Peniaga pula air tebu, air sirap, lecikang, penuh dengan air hujan ustaz. Bila masa yang rasa panasnya ustaz? Dia bukan panas cuaca, dia panas ni, hati ni panas. Makanan berlambak-lambak tapi tak boleh makan, panas tak? Panas. Makanan punya banyak, ya Allah, tapi tak boleh makan. Insya Allah. Kaya ke miskin ke tak boleh makan. Makannya daripada pukul 5.50 rehat sampai 7.30 tak boleh makan. Makanan banyak, hati kena sabar. Itu maknanya panas. Cuba kita tengok dalam peti ais kita punya banyak makanan. Bukan kata ayam yang dah sembelih, ayam hidup pun ada lagi. Buka peti ais, ada ayam tu duduk diam menengok muka kita ni. Duduk dalam peti ais pun ada lagi. Punya banyaknya makanan, tapi tak boleh makan. Belum masuk waktu, belum sampai waktu. Kaya ke miskin ke sama je. Mana ada orang kaya dengan orang miskin berbeza buka waktu puasa? Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa dan imsak bagi negeri Selangor, Darul Ihsan, Kampung Tanjung Syawal, 7.25 bagi orang miskin. Bagi orang kaya 6 petang ada tuan-tuan. Tobatlah home tak ada tuan-tuan. Miskin ke, Papa Kedana ke, Melarat ke, sama je waktu dia, sama je sahur dia, sama je waktu dia. Sebab apa? Sebab itulah yang dikatakan bulan Ramadan ini mengikiskan kepada kita sifat sombong, sifat belagak. Kamu banyak duit macam mana pun tak boleh makan, duit tak ada macam mana pun tak boleh makan, hebat macam mana pun tak boleh makan, sebab belum sampai waktunya. Inilah yang dikatakan Ramadan. Dia melatih kita akan kesamaan, kesamarataan. Tidak ada beza di sisi Allah, melainkan siapa yang sambut Ramadan ini dengan cara yang terbaik, yang menjalankan amal ibadah dengan cara yang terbaik, dia itulah yang kita dikatakan sebagai bertakwa. Sebab itu ayat yang terakhir ustaz kita baca tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa.
Dia tak kira miskin, dia tak kira kaya, dia tak kira siapa-siapa, ikut aja. Makan tak boleh walaupun banyak makanan. Dia peniaga pasar Ramadan, mi goreng dia saja 3 kawah masak, tetap tak boleh makan. Dia peniaga air sirap 6 tong tuan-tuan, Masya Allah. Dia peniaga goreng pisang, goreng ubi, goreng selipar Jepun. Bulan puasa ni selipar Jepun pun laku. Potong 4 selipar tu, celup dengan tepung, goreng, laku tuan. Orang lapar, elok dia makan di rumah, dia buka puasa. Cucu apa ni abang? Hantam saja dah. Cicah dengan sop pun sedap, kata dia. Laku. Tapi tetap tak boleh makan. Yang Allah bagi peluang sekarang ini ialah peluang ibadat. Semuanya ada. Tak boleh makan, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Yang Allah buka sekarang ini ialah berapa banyak pahala yang kita nak cari, berapa banyak ibadat yang kita nak buat. Kesannya nanti kamu akan jadi orang bertakwa, dan orang bertakwa itu darjatnya sangat tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah bukan pangkat, kuasa, cantik, segak, lawa, pandai. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kita ialah siapa yang paling bertakwa di kalangan kita. Itulah dia puasa. Kalau tuan-tuan di sini malas semayang, tuan-tuan rugilah. Ada orang malas sahur, rugilah dia. Malas nak sedekah, rugilah dia. Malas nak datang semayang di surau, rugilah dia. Surau tuan-tuan ni cantik tuan-tuan, Masya Allah, hebat. Saya tengok lampu tu susah hati dah, Masya Allah. Itu kalau jatuh tu orang bawah tu kan, syahid tu bawah tu, memang itu tuan. Hebat surau kita, aircon. Dulu masa tak ada aircon, dia tak nak datang. Dia kata panas. Tak nak aku berpeluh-peluh suruh korang. Panas, panas gila, kata dia. Bila dah pasang aircon, tak nak aku sejuk, nak kencing saja rasa dia. Panas tak nak datang, sejuk pun tak nak datang. Bila nak datang ni? Mati baru nak datang. Mati baru nak sampai ke? Masa hidup tak nak belakang tu imam, masa mati baru nak duduk depan tu imam. Ngada-ngada benar tuan-tuan. Ada orang yang mengada-ngada macam itu. Masa hidup tak nak datang dia, masa mati pandai pula datang. Itu pun ngada-ngada depan imam lagi. Imam pun belakang dia, menung untuk imam tu, nampak? Takkan kita macam itu baru nak sampai. Sekarang lah bulan Ramadan, bulan latihan. Ramadan ini apa? Bulan latihan untuk menguji kesabaran. Sebab itu saya katakan tadi, dia panas, dia terik, sebab dia nak uji sabar ke tak sabar. Dalam bulan Ramadan lapar kan nak marah aja. Orang lapar kan nak marah aja. Bila bagi makan senyap lah. Sebab tu dia tak tengok marah ke tak marah, marah ke tak marah. Kalau dalam bulan Ramadan pun duk marah-marah aja lagi, maknanya tak selesai lah. Allah ni tuan-tuan, Allah murka pada kita akan dosa-dosa kita yang banyak. Dosa kita banyak tuan-tuan, Allah sedang murka pada kita. Dosa apa ustaz? Allah, dosa berlambak-lambak, dosa tak tutup aurat tahun 74. Allah, pergi tengok Bobby tu, tengok cerita Bobby tahun 74, 73. 3 bulan tayang di panggung wayang RI Pangkep. Mishair tonain magal ye hasi jak sedeka teneneng. Oh, Masya Allah, hebat kan? Oh, hebat tuan-tuan. Masa tu tak pakai tudung, naik dalam bereta lagi, Vespa, gerak. Bila nak start tu kena sengit Vespa tu, baru hidup Vespa tu. Sampai sekarang Allah tak ampunkan lagi. Kita pun tak minta ampun. Bulan Ramadan ni mintalah ampun, Allah ampunkan. Bagaimana cara Allah nak ampunkan? Caranya ialah bersedekah. Sebab Nabi kata bersedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan. Allah marah pada kita sebab kita ni masa dulu-dulu
tinggalkan semayang, main-main dengan semayang. Masa tingkatan 2, masa umur 14 tahun, masa umur 15 tahun, rajin semayang, kejap tak semayang, kejap terlepas subuh. Sekarang ni kita qada semayang, kita bayar balik semayang kita, kita sedekah balik, insya-Allah Allah terima keampunan, Allah beri keampunan. Sebab itu dalam bulan Ramadan banyakkan sedekah. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan. Tapi kalau bulan ni pun kita masih kedekut, bila kita nak padam kemurkaan Allah? Kita kena cari jalan supaya Allah tak murka pada kita, supaya kita ni bila masuk kubur nanti Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, marilah kamu kepada aku, masuklah kamu dalam syurga, kamu ni hamba aku. Kalau kita nak sampai tahap macam itu, ialah dengan cara minta ampun pada Allah. Salah satu cara minta ampun, inilah bulannya, bulan keampunan. Salah satu cara nak Allah ampunkan ialah sedekah. Cuba isteri tuan-tuan sedang marah pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi cincin dekat dia, agak-agak dia marah lagi tak? Tengah-tengah marah, awak tu memang tak suka dengan saya. Kalau Din tu ajak pergi mancing, bila-bila pun awak ikut. Tapi kalau saya ajak pergi supermarket, memang awak tak sayang pada saya. Ui, marah benar tuan-tuan. Tuan-tuan ambil cincin bagi dekat dia. Pak, nah cincin 916. Nak marah tak marah, nak marah tak marah, nak marah tak marah. Ini rasuah ke apa ni? Tak nak abang bagi kat orang lain. Top dia ambil. Agak-agak nak marah tak? Tak marah. Sebab tu tuan-tuan, kalau isteri tuan-tuan marah, bagi cincin. Minggu depan marah lagi, bagi rantai. Cukup bulan kopak duit tuan-tuan. Bila kita banyak memberi, orang tak marah. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang laki-laki sahabat Nabi, nama dia Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah diperbuat oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, lagi 2 hari kita nak masuk ni. Nabi perang Uhud, Nabi perang Badar dalam bulan Ramadan. Nabi buka Mekah dalam bulan Ramadan. Dalam bulan puasa boleh perang. Masya Allah. Kita belum perang lagi, baru perang dengan mengantuk, kalah lah. Baru berperang dengan tidur, kita sudah kalah. Nabi berperang dalam bulan puasa. Bila Nabi masuk ke Mekah, Safwan bin Umayyah ni kafir. Dia tengok Nabi masuk, dia kata Nabi jahat. Dia kata Islam ni jahat. Dia kata Nabi ni nak balas dendam. Dia kata Nabi ni nak pancung orang. Kerja dia nak pancung aja. Rupa-rupanya dia dapat maklumat yang salah tentang Islam. Sebab tu kita tuan-tuan jangan marah pada orang kalau orang tu tak faham tentang Islam. Mungkin dia dapat maklumat yang salah. Maka tugas kita, tanggungjawab kita memberikan penjelasan yang betul. Banyak orang yang dapat maklumat yang salah tentang Islam. Bila dia dapat maklumat yang salah, dia katalah Islam zalim. Islam tak zalim. Islam sangat adil. Nabi bila tengok Safwan benci pada dia, Safwan lari tuan-tuan. Safwan ini bila dengar nama Nabi Muhammad, dia ludah tuan-tuan. Ludah. Dengar Nabi Muhammad je, pui ludah. Cukup anti dengan Rasulullah. Masya Allah. Ada Rasulullah marah? Rasulullah tak marah. Bila Nabi Muhammad sampai ke Mekah, Safwan lari. Dia kata kalau aku tinggal di Mekah, aku pun kena pancung. Dia lari sampailah ke tepi laut, nak naik kapal, nak pergi ke negeri lain, tak nak duduk lagi di tanah Arab. Seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, Safwan bin Umayyah ni pemimpin kami. Dia adalah di antara ahli jawatan kuasa JKK kampung Mekah. 4 kali ki tuan-tuan. Kalaulah dia masuk Islam ya Rasulullah, ramai orang akan masuk Islam. Nabi tanya mana dia Safwan? Safwan tu mana? Kata dia Safwan dah lari ya Rasulullah.
Boleh tak Rasulullah bagi jaminan pada Safwan yang Rasulullah takkan apa-apakan Safwan? Nabi pun ambil serban, Nabi bagi dekat sahabat Nabi tadi, kamu bagi tahu dekat dia, serban ini jaminan aku. Kalau dia balik ke Mekah, kalau dia masuk Islam, tak ada siapa akan usik dia, tak akan siapa boleh bunuh dia, tikam dia dan sebagainya, dijamin selamat. Maka laki-laki ini pun cari Safwan sampai ke tepi laut. Dia kata pada Safwan, wahai Safwan, ini serban Rasulullah, jaminan daripada Rasulullah. Kalau kamu Islam, selamat kamu, tak ada siapa benci pada kamu. Safwan kata, betul kah? Betulkah yang aku dengar ni? Betul, ini serban Nabi. Maka dia pun balik ke Mekah dan dia pun masuk Islam. Dalam hati ni masih tak seronok lagi dengan Nabi, masih ragu-ragu walaupun Islam. Maka Nabi pun pergi mengajak berperang. Bila pergi mengajak peperangan pertama yang mereka pergi, nama dia peperangan Hunain. Yang masuknya Muawiyah, yang pergi berperangnya Abu Sufyan, yang pergi berperangnya Umayyah, yang pergi berperangnya Safwan bin Umayyah. Bila habis perang, Nabi panggil Safwan yang benci dengan Nabi tadi. Nabi kata, Safwan, mari sini, ambil kamu seekor unta, ghanimah untuk kamu. Terima kasih wahai Rasulullah. Ambil lagi 2 ekor, ambil lagi 3 ekor, ambil lagi 4 ekor, ambil lagi 5 ekor. Tuan-tuan tahu berapa ekor yang dapat pada Safwan? 100 ekor unta Nabi bagi kepada Safwan bin Umayyah. 100 ekor unta. Terduduk Safwan. Kata Safwan, macam nikah baiknya Islam, macam nikah baiknya Rasulullah. Kalau dulu laki-laki yang paling aku benci ialah Muhammad, sekarang laki-laki makhluk yang paling aku sayang ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok Nabi Muhammad. Dia nak tackle hati orang, dia nak tarik hati orang, dia memberi, dia bagi, dia bagi, dia bagi. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, nak tarik hati orang kena bagi. Malah sifat orang bertakwa selalu memberi. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang bertakwa itu apa? Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang pertama, beriman kepada perkara gaib. Ustaz, ya, anak saya bulan puasa pun masuk hantu Ustaz. Kenapa pula? Ialah katanya bulan puasa setan kena rantai. Kenapa anak saya histeria? Oh, ya tak iya juga. Ada orang bulan puasa menguap pun tak tutup mulut. Sebab kata dia setan kena rantai. Bulan biasa tutuplah mulut, setan masuklah mulut, kata dia. Bulan puasa dia ngangah, sangkut ni. Buat pergi hospital Tunku Ampuan Rahimah. Doktor duk urut, bagi turun balik mulut. Doktor sengkang, ngangah luas sangat. Bila tanya kenapa kamu nguap luas-luas, setan tak ada, kata dia, bulan puasa. Kenapa manusia masuk hantu bulan Ramadan? Yang masuk hantu tu bukannya hantu, jin. Jin tak kena rantai. Jin tetap sembahyang juga, jin puasa juga. Tambah Haji Samsudin, dia pun puasa juga. Jin jalan, jin buat kerja jalan. Sebab itu surah Ar-Rahman, tuan-tuan baca surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila kita tanya apa makna ayat ni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka apakah lagi nikmat Allah yang kamu berdua nak nafikan? Allah kata, apa lagi nikmat Allah yang kamu berdua nak nafikan? Apa lagi nikmatnya? Jadi ustaz, nikmat berdua, kamu berdua ni siapa dia yang berdua ni? Manusia, kenapa disebut dua?
Dalam ayat itu membawa maksud manusia dan jin. Jin dan manusia dua-dua dapat nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup, nikmat berjalan, nikmat kahwin. Jin juga kahwin. Jin kahwin. Malah jin pun boleh mencipta lagu. Nama dia Oi Uyu Jin. Tuan-tuan pada kenal Oi Uyu Jin? Tu Cina tu duk cipta lagu ni. Dan gerimis di lautan, mendayung sampan ke Kuala. Ingat lagu tu? Ku obati lukaku sendiri, namun parutnya terpandang jua. Itu lagu Oi Uyu Jin. Yang menyanyinya Sudirman. Jin tu cipta lagu tu. Tuan-tuan main. Jadi tuan-tuan, jin di sini dia sebut dua. Jin juga dapat nikmat. Jin makan rokok, isap, asap. Jin makan kemian. Sebab tu kita dilarang pasang kemian. Tuan-tuan kalau berubah dengan kemian, kompom jin. Kompom jin tuan-tuan. Tapi kalau mati, pasang kemian harus. Selagi mana mayat itu masih ada dalam rumah, maka boleh pasang kemian supaya mayat tak berbau, ataupun kita tak berbau mayat. Bila mayat dah balik ke kubur, dah pergi ke kubur, kemian dipadam. Dah habis tanggungjawab kemian. Kenapa nak pasang 3 hari lagi kemian? Ada pula tukang perasap kemian. Bangga je asap tu. 3 hari dia pasang. Tak ada dah tuan-tuan. Asap itu makanan jin. Tulang itu pun makanan jin. Tulang makanan jin. Tuan-tuan, di rumah tuan-tuan tu ada lubang-lubang, kadang-kadang jin duduk di atas bumbung. Bila tuan-tuan tidak tudung makanan, dia turun makan. Sebab tu Nabi suruh tudung. Sebab tu Nabi suruh tutup makanan bila nak tidur malam-malam. Kadang-kadang jin kencing, kadang-kadang dia jilat, kadang-kadang dia makan dulu, besok kita makan dapat penyakit. Sebab tu disuruh tudung. Kita sekarang tak tudung lah tuan-tuan. Makan tinggal atas meja. Tulang di situ, tulang ikan di situ, tulang ayam di situ, sisa nasi di situ, tong sampah pun tak tutup dalam rumah. Sebab tu rumah tuan-tuan banyak jin. Sebab ada sumber makanan dia. Ini dipanggil makhluk gaib. Bulan puasa dia puasa juga, sampai juga dia. Sebab tu tuan-tuan tak heran kalau ada orang masuk hantu dalam bulan Ramadan. Wajib percaya jin itu wujud. Jangan tak percaya pula. Jin itu ada, yang kecil, yang besar. Yang kepalanya dia berdiri, kepalanya sampai ke tangan pun ada, sampai ke lantai pun ada. Sebab umur yang sangat tua. Itu nama dia jin. Okey, nama dia jin. Kalau tuan-tuan orang baik, kadang-kadang dia tolong kejut tuan-tuan bangun sembahyang malam. Dia mainnya kaki tuan-tuan. Kalau anak-anak dara, mak-mak dara mandi tak pakai apa, waktu maghrib mandi, insya-Allah malam kan dia buat love bite. Love bite dia. Sebab tu kita duduk di kampung ni seronok tuan-tuan, macam dulu-dulu. Macam dulu-dulu. Mak buat buah Melaka. Satu periuk buah Melaka, dia rebusnya gedebuk buah Melaka. Ipin hantar dekat makcik Nap. Upin hantar dekat makcik Tipah. Ipoi hantar dekat makcik Joyah ya. Cakap dekat dia orang, mak nak balik piring. Dalam braket balas lah. Cuma dalam braket tu tak nampak lah. Jadi makcik nak pulangkan balik, makcik Joyah pulang, makcik Tipah tertipu pun pulangkan balik. Kita modalnya buah Melaka, dapat balik buah Selangor, buah Perak, buah Negeri Sembilan. Nampak tak tuan-tuan? Barakah. Bila kita bersedekah, barakah akan sampai. Bila tuan-tuan tidak bersedekah, bila barakah nak sampai? Barakah tak sampai sebab kita kedekut. Nabi kata manusia yang mencelakakan dirinya ada 4 kan? 4 kecelakaan pada manusia. Yang pertama, apabila terlalu kedekut. Ni, terlalu kedekut.
Kedekut dengan manusia, kedekut bersedekah. Kedekut dengan Tuhan, kedekut baca ayat Quran. Kedekut sembahyang. Kedekut dengan Nabi, bila tak selawat ke atas Nabi, itu kedekut. Tak selawat ke atas Nabi, kedekut dengan Nabi. Sedangkan kalau kita selawat, balik ke atas Nabi SAW. Kedekut dengan mak mertua, kedekut dengan mak mertua, kedekut dengan mak, kedekut dengan suami, kedekut dengan anak, kedekut dengan ayah. Bila saya kedekut dengan ayah, kamu kedekut dengan ayah kamu. Ayah kamu dah mati. Ayah kamu mengharapkan pahala di dalam kubur. Tiba-tiba kamu tak datang majlis ilmu. Kalaulah tuan-tuan datang majlis ilmu, tuan-tuan dengar ustaz mengajar, ya Allah, kalaulah ada pahala aku belajar ini, ya Allah, aku sedekahkan pada almarhum ayahku, ya Allah. Dapat pahala pada arwah ayah. Ini tidak. Kuliah maghrib jarang-jarang. Sembahyang jemaah kadang-kadang. Surau sikit-sikit. Yang banyak television. Yang banyak nyembang depan rumah, nyembang. Kebetulan dalam rumah ada longkang depan tu. Nyolok nyembang dalam longkang 4-5 orang sampai maghrib. Cukup seminggu kena masuk denggi, hospital masuk dia. Orang waktu maghrib kunci pintu. Nabi kata maghrib tutup tingkap, panggil anak-anak masuk dalam rumah. Kita pula maghrib-maghrib biarkan anak lepak. Dengan kita sendiri pun lepak. Masa itu nyamuk datang. Bila nyamuk datang, penyakit denggi pun sampai. Untuk tahun ini saja dah 20,000 lebih kes denggi. Mati saja pun dah 90 orang. Kalaulah kita ikut cara Rasulullah, maghrib masuk dalam rumah, petang-petang 6.30 masuk dalam rumah. Jangan bagi anak duduk di luar, jangan bagi isteri duduk di luar, bapak-bapak pun jangan duduk di luar. Kunci pintu, kunci tingkap, nyamuk tak masuk. Tapi orang tak nak ikut cakap Nabi. Orang tak nak ikut, orang suka lepak di luar sebab ada tom yam. Orang suka lepak di luar sebab ada kopi tiam. Walaupun kopi tiam tu ada kaki katak, dia duduk juga. Mai tak tahulah tuan-tuan apa nak jadi dia orang kita ni. Kopi tiam bangsa asing pun kebulok kita makan. Kebulok kita ni macam tak ada dah restoran orang Islam. Macam tak ada dah restoran halal. Dia tengok yang jaga tu pakai tudung, tu kira Islam lah tu. Dia tengok yang ambil order tu muka macam Melayu, tu Islam lah tu. Dia nampak ada sijil macam halal tu, dia kira Islam lah tu. Ni yang kita nampak takut orang kita ni tuan-tuan. Sampai pada satu tahap yang nak masuk dalam perut dia pun dia tak ambil kisah sekarang ni. Yang nak suap dalam mulut isteri dia, nak suap dalam mulut anak dia pun dia tak ambil kisah. Sebab tu tuan-tuan kita lihat hari ni anak makin degil. Ar-Rahman itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tu ada 31 kali. Ar-Rahman dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam 60 kali. Ar-Rahim Allah Ta'ala sebut dalam 100 kali. Ni 60 kali dengan 100 kali. Semalam pada satu arkitek telefon saya, balik daripada Bukit Beruntung, dia telefon, ustaz, saya ni suka dengan satu perempuan, tapi perempuan tu macam jual mahal ustaz. Dia tak layan ustaz. Kenapa dia tak layan? Tak tahulah ustaz, saya dah cakap dekat dia saya nak kahwin dengan awak, tapi dia buat dek ustaz. Mungkin dia dah ada pakwa lain, orang negro ke apa mana kita tahu. Ya, sekarang ni tes orang perempuan pelik-pelik tuan-tuan. Negronya Afrika cari dia. Orang Malaysia ni tak main lah kata dia. Mana nak tahu. Jadi saya betul-betul nak ni ustaz. Cinta sangat ustaz, sayang ustaz, berkenan sangat ustaz. Allahu Akbar. Dah lama dah kawan daripada sekolah ustaz sampai sekarang. Ada gambar dia? Ada. Pulanglah. Bacakan pada dia Ar-Rahman 30 kali. Ar-Rahim 100 kali, insya-Allah. Abang-abang ni yang belum kahwin ni nak pergi Minang. Dapat tak dapat? Dapat tak dapat? Pergi Minang. Saya nak pergi Minang ustaz. Anak perempuan pak cik tu
takut tak diterima ustaz. Nama abang apa? Megat Alang Sengketa. Oh memanglah. Nama apa kerja nak bergaduh dengan orang aja, Megat Alang Sengketa. Bapa abang nama apa? Bapa hamba bernama Megat Jarang Padang Jarak Padang Tekukur. Memanglah. Misai melenting macam ni, perempuan pun takut. Cuba turunkan sikit misai. Ini misai nama hamba Megat Padang Jarak Padang Tekukur. Ini anak dah hamba, nama dia Megat Alang Sengketa. Hei, takut tuan-tuan. Puspawangi pun takut. Hai. Bacaan dia apa? Bacaan dia Ar-Rahman 30 kali, Ar-Rahim Ar-Rahman 60 kali, Ar-Rahim 100 kali. Sekarang ni cuba tuan-tuan tengok, isteri tuan-tuan dengan mak kita, mak tuan-tuan tak ngam. Mak mertua datang, isteri masam. Mak mertua balik, isteri senyum. Mak mertua sampai, isteri tanya, mak bila nak balik? Astaghfirullahalazim. Duduk pun belum udah tanya bila nak balik. Tak tahulah ustaz, mak saya dengan isteri saya memang tak ngam ustaz. Macam mana nak satukan hati demo ustaz? Ar-Rahman Ar-Rahim 160 kali. Cukup 160 kali tuan-tuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku mohon padamu ya Allah, isteri aku Eton dengan mak aku Ipin ya Allah, satukanlah hati-hati mereka ya Allah. Doa ni dalam bulan Ramadan ni, bulan mustajab, mintalah. Tuan-tuan sendiri boleh buat. Tuan-tuan baca itu 60 kali Ar-Rahman, 100 kali Ar-Rahim. Tuan-tuan baca pula surah Asy-Syura ayat 19 kali. InsyaAllah tuan-tuan tengok. Baca pada air, bagi dia orang minum. Baca pada beras, masak, bagi dia orang makan nasi. InsyaAllah. Anak-anak tuan-tuan ni tak payahlah tuan-tuan nak rendamkan tali pusat dia orang. Ada mak bapak yang simpan tali pusat anak dia, simpan atas almari tu. Bila anak-anak dia degil, hati tak bersatu, dia rendamnya tali pusat, dia rebuihnya, dia bagi minum. Subhanallah. Baik buat sup tali pusat tu, masak cabai ke apa ke, yang pergi gatai buat tu, itu bukan cara Islam tuan-tuan. Ambil cara yang saya ajarkan tadi. Bacakan pada air, bacakan pada beras, bagi budak-budak ni minum, bagi budak-budak ni makan. Satu hati dia orang. Ambil kaedah-kaedah ni. Tapi sayang, kaedah-kaedah ni kita malas nak amal. Ya, kita malas nak amal. Kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang bila orang bagi tahu, kita buat de je. Orang Perak kata no hand. Orang putih kata no hand juga. Orang Perak kata no hand je. Tangan kat belakang aja, no hand. Buat de je bahasa dia. No hand ni bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita buat de. Bila dah jadi dekat dia, anak dia melawan. Bila dah jadi dekat dia, anak dia bergaduh, baru kelang kabut. Oh, Ustaz, dulu yang masa kita cakap, dia tak nak dengar. Buat no hand je. Cuba buat hand sikit. No hand, no hand. Ambil berat. Kita tak tahu bila masalah tu akan sampai pada kita. Tetapi bila kita sebut saja anak, dia mesti ada masalah. Nabi kata fitnah ni dia akan datang dengan 3 benda. Pertama, jiran. Kedua, harta. Ketiga, anak. Ini kan fitnah akan datang. Baik, nombor 1 yang mencelakakan kita ialah kedekut yang diikut. Yang kedua, benda yang mencelakakan kita yang kedua ialah hawa nafsu yang diikut. Sahabat saya baru je mati, kena AIDS. Satu sekolah meninggal kerana AIDS. Apa sebab AIDS? Isap dadah. Mayat apa tak boleh tengok, pergi tengok saja. Tak boleh buka kain kapan, apa pun tak boleh. Hospital semua urus, tanam. AIDS, isap dadah sejak pada lepas sekolah. Kita kata jangan, dia nak juga. Kita kata nak, dia payahlah. Nafsu, hawa nafsu. Kerana nafsu kita kalah. Itulah yang jadi celaka kita. Saya jumpa dengan satu pondan yang dah buang alat kelamin laki-laki.
Dia laki-laki gatal nak jadi perempuan, dia potong habis. Bila dah potong habis, sekarang sakit. Nak kencing tak boleh, nak duduk tak boleh, nak berlari tak boleh, sakit. Saya tanya dekat dia, kenapa yang abang pergi buat? Yalah Ustaz kena faham tau naluri kita. Susah. Orang kadang-kadang tak faham naluri abang jam. Ni bukan masalah abang jam. Sekarang hang dah jam. Nak kahwin tak boleh, orang nak kahwin dengan hang tak boleh, hang laki-laki. Ini betul saya cakap tuan-tuan. Dia telefon saya. Dia kata, Ustaz saya buat di Singapura Ustaz. Sekarang sakit Ustaz. Tidur sakit, kencing sakit, jalan sakit. Saya kata mana saya nak tolong. Kalau benda tu ada boleh kita sambung lagi. Tak, doktor campak tak mana kita pun tak tahu. Spare part tak ada. Sepatutnya sebelum buang hari tu tanya saya dulu, Ustaz saya nak buang ni Ustaz, apa pendapat Ustaz? Baru betul. Dah dipotong apa? Okey Ustaz, boleh tak saya jumpa Ustaz, kita discuss sikit Ustaz? Tak payahlah, saya bukan kuat iman sangat, tak payahlah, kan jadi ikut lain pula. Sekarang ni abang tobatlah abang, hiduplah cara macam laki-laki. Banyak orang yang ikut hawa nafsu. Dia buat dulu baru dia fikir. Dia hisap dadah dulu baru dia fikir. Dia cakap dulu baru dia fikir. Dia tumbuk orang dulu baru dia fikir. Dia santaukan orang dulu baru dia fikir. Dia khalwat dulu baru dia fikir. Dia fikir kemudian. Dia berzina dulu baru dia fikir. Macam mana ni wak macam mana wak, dah 2 bulan tak datang wak. Mana aku tahu. Bukan kamu dengan aku je. Dengan burung wak-wak pun kamu buat. Apa aku pula kata dia. Aku tak tahu. Wak, kita dengan wak je tahu. Sudah. Kita tak buat dengan orang lain, kita dengan wak je. Mana aku tahu kamu buat dengan siapa? Sekarang menung. Siapa nak buat? Ni perut dah makin besar. Sekarang gelisah tak? Gelisah. Sebab dia geli dulu baru dia sah. Sebab tu sekarang gelisah. Orang sah dulu baru geli. Dia geli dulu. Sekarang dah gelisah, menung je. Wak, kalau wak tak nak tanggungjawab, kita report dekat ayah. Nak duduk lagi di kampung? Tak duduk lah. Start motor lari, pindah Johor dia. Yang perempuan tadi macam mana? Nak gugur tak gugur? Nak gugur tak gugur? Bagi tahu pada bapak, kena bunuh. Bagi tahu pada abang, kena penampak. Tak bagi tahu, mengandung. Ni nama dia tuan-tuan. Sebab mengikut hawa nafsu. Bulan Ramadan ini bulan nak mengekang hawa nafsu. Ni yang kita kena ubah bulan puasa ni. Penyakit kita sampai sebab nafsu. Abang, awak tu kencing manis, derian tu seulah udah lah. Ya tak ya pun abang ni dah kencing manis. Lantok je lah. 4 biji dia balon. Besok hospital tuan-tuan. Mata terbuka nganga je. Kencing manis 28. Nasib baik 28 boleh baca juga. Setengah orang langsung tak boleh baca. Berapa bacaan kencing manis suami saya doktor? Tak tahulah makcik, tak boleh baca. Udah habis meta makcik. Sekarang macam mana? Sekarang tak tahulah. Abang nampak ke saya abang? Tak nampak. Abang nampak gelap macam ni. Sebab kamu ikut hawa nafsu. Kan saya kata jangan makan durian, abang pulun dengan pulut pula, campur dengan santan pula. Sekarang macam mana abang? Buat macam mana? Allah uji. Memanglah Allah uji. Yang kata makan tu pasal apa? Pasal hang ikut hawa nafsu. Bulan puasa ni bulan nak sihat. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, nescaya kamu sihat. Inilah bulan dia. Tapi kalau bulan ni juga tak juga buat, ikut juga hawa nafsu, tanggunglah sendiri. Pelajar saya 2 paha dia, 2 kaki dia kena potong. Perempuan 40-an umur, habis kaki ni tuan-tuan, hitam kaki ni, pak potong. Dua belah kena potong. Kencing manis. Sebab tu kena kontrol, maintain, jangan makan. Sebab tu untung tuan-tuan harga gula naik.
Orang kencing manis tak makan dah. Main tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak mengelakkan gula naik lagi, minta-minta lah semua kencing manis. Senang tuan-tuan. Tak ada siapa nak beli gula dah. Sebab tu kena kontrol. Jangan ikut hawa nafsu. Ini bila kena tangkap dengan pengak kuasa, baru sibuk. Pukul 2 pagi dia telefon saya, "Ustaz, tolong Ustaz, apa hal ni? Tolong jamin Ustaz, kenapa pula? Kena tangkap basah Ustaz. Tolong Ustaz." Saya kata dah malam, besok-besok lah. Tolonglah Ustaz, saya tak nak tidur lokap Ustaz. Cari orang lain lah, saya tak nak jamin. Saya harap kat Ustaz je, I beg you. Saya kata kalau bukan beg pun saya tak mau. Bagi kereta pun tak mau, bukan kata beg aja. I beg tak ada, saya kata. Saya kata masa hang seronok, hang tak ajak saya. Masa dah kena tangkap, pandai pula ngajak. Hidup oleh. Sepatutnya masa nak buat khalwat tu ngajak saya. Ustaz, ni bagus punya markah Ustaz. Mai join sekali. Barulah betul. Ini bila dah kena tangkap, tolonglah Ustaz, tolonglah. Oh, nahi kebin nahi. Lantak kamu lah. Nak siang besok bawa isteri. Ustaz jangan sebut isteri Ustaz. Tahu takut. Inilah dia yang kata mencelakakan kita ialah sebab mengikut hawa nafsu. Yang ketiga, marah yang diikut. Yang mencelakakan kita ialah marah yang kita ikut. Berapa banyak orang yang marah, dia ceraikan talak 3. Berapa banyak orang yang marah, dia bunuh orang. Sebab tu Nabi kata, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Bulan Ramadan ialah bulan melatih kita jangan marah. Nabi kata bila nak marah, sebut inni saim, aku puasa. Nak marah aja, inni saim, aku puasa. Akhirnya kontrol marah. Tuan-tuan nak marah pasal apa? Masalah dah Ustaz, gelas ni pecah Ustaz. Gelas apa? Aku opal Ustaz. Saya usaha baca wa ja'alna min baini aidihim dekat Langkawi Ustaz. Nak ngelakkan cukai Ustaz. Anak saya pandai-pandai, pecahkan Ustaz. Sabar, minta pada Allah ganti pinggan yang lebih baik, gelas yang lebih baik daripada pecah. Sabarlah, relax lah. Nama pun makhluk. Apa yang kita nak marah? Berapa banyak orang yang marah sampai tak bercakap, sampai tak bertegur kerana marah. Jangan marahlah, relax, tenang. Yang keempat, tuan-tuan, yang mencelakakan tuan-tuan ialah apabila hasad yang tuan-tuan ikut. Hasad menjadikan manusia itu, dia akan jadi kepada satu tahap jealous, sampai pada satu tahap dengki, sampai satu tahap biar dua-dua tak dapat pun tak apa. Ini nama dia hasad. Saya ni meniaga laksa. Saya meniaga laksa. Ramai sangat orang makan sebab kuahnya pekat, tak ada campur tisu. Pekat kuahnya. Ikan ambil pada pelabuhan baru fresh and cheap. Fish and chip lagi. Masya Allah. Dapat laksa sepinggan, ikannya pula seekor. Atas laksa tu, Masya Allah. Ini di Kedah. Tuan-tuan kalau pergi Kedah cari laksa ni. Laksa, kemudian ikan seekor. Masya Allah. Nak tambah, free. Ramai ada orang? Ramai. Free. Tapi kena makan dululah baru free. Siapa nak makan tuan-tuan laksa? Sekali pinggan pun cukup dah. Makan banyak-banyak kan resdung pula. Akhirnya kita pun meniaga laksa. Tiba-tiba bulan depan ada pula orang meniaga laksa. Ini nama dia persaingan sihat. Bagus. Apa khabar yuk? Baik. Macam mana nak jualan? Bagus. Kan bagus. Jadi kalau saya tidak hasad, kalau laksa saya dah habis, saya kata pergilah laksa sana pun bagus. Orang ni pula kata, encik laksa kami biasa je, mana ikannya? Oh kami tak bagi ikan, laksa sebelah bagi ikan. Kalau encik nak ikan seekor, pergi laksa sebelah. Laksa kami ikan tu dah dimesinkan sekali dalam dia.
Kan bagus, tak ada gaduh-gaduh, eloklah. Cerita istimewa laksa kamu je. Laksa saya, isteri saya sendiri buat. Ini bukan laksa Cina. Laksa kami pula ikannya segar, dijamin bermutu tinggi. Laksa kami pula cabai dan cilinya diambil daripada cili yang terbaik dari Cameron Highland. Kami menawarkan laksa kami percuma. Setiap pembelian laksa, air sirap percuma. Duduk di kedai kami akan hidangkan dengan televisyen. Sambil anda makan laksa, tuan-tuan boleh menonton televisyen. Dan bagi yang membawa keluarga, disediakan taman permainan untuk anak-anak bermain sambil makan laksa. Datanglah di kedai laksa Pak Mat Laksa. Dia kutuk tak orang sebelah? Dia tak kutuk. Orang sebelah pula sebut, laksa kami menawarkan setiap pembelian laksa seekor ikan percuma. Tetapi air sirap kena bayar. Laksa kami juga tidak diperbuat daripada orang Cina. Laksa kami diproses dengan tepung-tepung semula jadi yang terbaik. Cabai-cabai kami dicampur dengan cabai masak dan cabai kering. Kami memastikan tulang-tulang tidak ada di dalam laksa kami. Dan kami memberi jaminan setiap yang makan laksa 3 hari garanti. Garanti apa? Garanti tak sakit perut. Ada tak dia kutuk laksa orang sebelah? Tak ada. Itulah dia persaingan. Yang sekarang ni persaingan, laksa dia campur tisu, laksa dia campur paper. Akhirnya dua-dua bergaduh, pompang-pompang, dua-dua tutup kedai. Bila dua-dua tutup kedai, tapak tu siapa ambil? Siapa ambil tapak tu? Orang Melayu sekarang begitu. Kami ini, dia jahat, hampa jahat, dia jahat, pam, bergaduh. Sekarang siapa ambil? Wallahu a'lam, siapa ambil? Yang mana faham, tak faham sudah. Yang ruginya siapa? Hang nak ceritakan hang benda yang lo, pertubuhan kamu bagus, parti kamu bagus, nyalalah. Parti kami menawarkan sekian. Parti kami cerita kebaikan parti kamu, sudah. Yang belah sini pula cerita kebaikan parti kamu, lama-lama tak gaduh. Akhirnya makin kuat sebab masing-masing nak mempertahankan kekuatan masing-masing. Masing-masing nak jaga pelanggan-pelanggan masing-masing. Tak bergaduh lah. Tetapi apabila bergaduh dua-dua ini, akhirnya lingkup satu bangsa, akan ada bangsa lain yang akan bangun daripada tapak yang lingkup itu. Apabila dua gerai bergaduh, dua-dua bakar, yang sana bakar sini, yang sini bakar sini, akan ada bangsa lain yang akan meniaga di situ dengan modal yang lebih besar, dengan bilik air condition, dengan gerainya aircon, diberikan kursinya bagus, diberikan yang ini yang bagus, ada TV LCD pula, ada wifi percuma, modal mereka banyak, ada juga kaki katak dalam dia. Dia buat kopitiam. Akhirnya apa jadi pada orang Melayu? Tak ada apa-apa. Sebab apa jadi macam itu? Sebab hasad. Sebab tu kita orang Melayu jangan hasad. Bila sama-sama Melayu hasad, yang akan bangun ialah bukan bangsa kita. Tapi bila saya cakap macam ni, orang marah. Di mana salahnya yang percakapan saya ni? Di mana salahnya? Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan muhasabah. 4 benda ni kalau kita ikut, kedekut, hawa nafsu, marah dan hasad, bila diikut, celakalah kamu, kata Nabi SAW. Sebab tu kalau kita sayang pada agama kita, sayang pada bangsa kita, bulan Ramadan adalah bulan silaturrahim, bulan berkasih sayang. Sepatutnya tuan-tuan, kita makin kuat dalam bulan Ramadan. Perbezaan pendapat tak apa, perbezaan pendapat tak salah langsung, perbezaan pendapat itu rahmat. Tadi saya sebut di surah Masjid Ar-Rahimah tadi, perbezaan pendapat itu rahmat. Besok mesyuarat agung surau, mesyuarat jawatan kuasa surau tentang semayang tarawih. Baik, ada cadangan untuk semayang tarawih. Tuan pengurusi, saya mencadangkan kita buat tarawih 8 rakaat. Kemudian kita buat tazkirah. Okey, cadangan pertama. Cadangan kedua, tuan pengurusi, saya cadangkan 8 rakaat saja. Tazkirah tak payah buat sebab kita nak balik awal. Besok kita nak bangun sahur. Okey, cadangan kedua. Cadangan ketiga, tuan pengurusi, saya cadangkan 20 rakaat lah.
Apa salahnya kita buat lama sikit semayang? Tengok bola pun 2 jam, takkan semayang setengah jam. Tengok Piala Dunia pun 2 jam setengah, takkan semayang depan Tuhan pun setengah jam, 8 rakaat. Kita buat 20, panjang sikit. Okey, cadangan ketiga kita terima. Cadangan keempat, tuan pengurusi, saya cadangkan kita buat 8, tapi tengah-tengahnya supaya orang tak balik daripada semayang tarawih, mereka kena dengar tazkirah, kita blok dia orang. 4 tarawih, stop, buat tazkirah. Kemudian kita buat balik semayang tarawih supaya mereka tak boleh balik. Kalau kita buat 8, lepas tu tazkirah, dia orang balik. Maknanya perangkap samalah, lebih kurang gitulah. Okey, cadangan nombor 4. Cadangan nombor 5. Cadangan nombor 5 kita buat 20, lepas tu kita buat tazkirah. Lama pun tak apalah. Masjid ada ekor, apa susah. Okey, cadangan nombor 6. Cadangan nombor 6 kita buat tazkirah selepas maghrib. Selepas tu baru kita semayang tarawih. Okey, bagus. Okey, kemudian kamu apa pula cadangan? Cadangan saya tuan pengurusi, dua-dua tak payah buat. Tarawih tak payah, tazkirah pun tak payah. Okey, itu pun diterima juga. Rahmat tu 6 tu betul. Jangan kata yang ni salah, yang ni betul, aku betul, hang salah. Yang tu salah, semua betul. Semua betul. Okey, cadangan pertama kita buat 8 rakaat tarawih, lepas tu kita buat tazkirah. Sebab apa? Malam ni malam Minggu. Besok cuti, kita buat lama sikit, 8 rakaat kita buat tazkirah kemudian. Silakan, betul juga. Malam ni langsung tak buat tarawih, langsung tak buat tazkirah, betul juga. Bila blackout, habis semayang isyak, blackout, pompang gelap, okey, tak ada tarawih lah, balik lah. Cuaca pun nampak ribut petir ni, nampak tak? Semua betul. Itulah rahmat. Yang tak betulnya apa? Nampak ni, bagi segi hang kot. Orang kata 8, hang kata 20. Orang kata 8, hang 20. Aku bagi 20 hang kan? Yang tu yang salah. Perbezaan ini ialah rahmat kepada kita. Tapi sayang tuan-tuan, bila mari aja Ramadan, masing-masing nak menegakkan pahaman masing-masing, yang akhirnya masjid kita hanya untuk jemaah kita ya. Orang lain tidak datang, orang lain tidak menambahkan jemaah. Yang ni yang jadi rugi pada kita tuan-tuan. Saya ni kadang-kadang nak ceramah pun kadang-kadang jadi serba salah. Ceramah salah, tak ceramah salah, jadi semua serba salah. Bila dijemput ceramah, lah minit batal. Bila dah datang, orang boikot pula. Bila nak ceramah, depa suruh balik. Semuanya salah, datang salah, tak datang salah, datang salah. Semua serba salah. Bila dah datang, ada orang tanya, ustaz tu belah mana? Belah kita datang, belah depa, kita tak payah datang. Terima salah, tak terima salah. Itulah ustaz sekarang ni. Susah saya tuan-tuan. Kita bagi tarikh, orang tak nak. Orang tak nak tarikh, kita tak boleh bagi tarikh, orang nak sangat-sangat. Bila kita dah bagi tarikh, orang suruh batal pula. Pelik. Saya ni tuan-tuan, orang panggil saya ceramah, saya susah. Orang tak panggil, saya senang. Hari ni anak saya masuk pertandingan, saya tak boleh tengok sebab saya mengajar. Telefon je tadi, macam mana keputusan? Semua soalan boleh jawab, tak tahu lagi keputusan, sengit sangat. Allah, anak saya pun perlu je ke? Hari ni wakil zon dia tu kena pergi tengok. Tapi saya tak ada di rumah sejak hari Khamis lepas. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari dah. Orang tablet 3 hari, saya dah 4 hari dah. Sebab tu orang tablet jangan marah saya lagi tablet daripada orang tablet. Kalau tuan-tuan cancel saya ceramah, boleh saya balik rumah seronok tuan-tuan, duduk dengan isteri, duduk dengan anak. Sekarang isteri nombor 2 saya tak jumpa, isteri nombor 3 tak tahu duduk tang mana tu, isteri nombor 4 langsung saya tak pernah tengok. Zalim saya ni.
Boleh faham Tuan Haji? Nak tengok macam mana tak ada. Jangan tuan-tuan duk hangguk pula. Empat. Sehari ada je duk geleng kepala pula. Empat kejadah apa tuan-tuan? Hak seorang tu pun tak tengok tuan-tuan. Sibuk. Sebab tu kalau orang tak panggil, saya senang. Yang susah kalau orang panggil, wajib pergi mengajar. Kalau cancel, kalau tak jadi, alhamdulillah, boleh saya balik rumah. Saya tak tidur, saya tak makan, saya tak mandi lagi tuan-tuan. Mana dah mandi? Tadi saya ceramah di sana pakai suku hitam, pakai baju belang-belang. Sekarang saya pakai baju batik kepiah putih. Bila masa Ustaz tukar baju? Dalam kereta je tuan-tuan. Dah baju lain pula. Terkejut orang semalam. Bila masa Ustaz tukar? Inilah dia nama dia magic. Tuan-tuan, jadi tak salah duk kira belah-belah. Saya ceramah, saya tak sentuh politik. Saya bukan politician. Saya bukan hantam-hantam orang. Saya mengajar, dah diberi jemput Ramadan Karim. Saya cerita Ramadan. Cuma saya kata jangan mengata-ngata. Cuma saya cakap jangan terlepas cakap dalam bulan Ramadan. Cuma saya pesan jangan sampai kita ni bergaduh adik-beradik sampai jumpa batu nisan pun tak nak baik lagi. Bulan Ramadan ialah bulan penyatuan, bulan gitu-gitu. Kan saya pun apik buat gitu-gitu. Saya pun apik tu dia tiru cerita musang nujum pak belalang. Menurut ni nampak itu lembunya. Oh, yang gitu-gitu tu lembu ya. Tu nampak tak? Menurut amalan saya, siapa tak nampak anak luar nikah. Oh, yang gitu-gitu tu bumbung ya. Nampak tak? Tuan-tuan, saya bukan ahli politik. Sebab tu saya heran. Saya mengajar tadi satu masjid, tak tahulah masjid mana. Macam-macam halangan nak datang. Saya ingatkan tak jadi. Lah minit kena buat ceramah 2 orang. Sebab tu ada kerusi 2 tadi. Asalnya 1. Udah 2 pula. Ini pun ada juga seorang nampak mana. Tak mana orang tak tahu tuan-tuan. Tadi pun 2, sekarang pun 2. Kadang-kadang saya pelik tuan-tuan. Sampai tak nak turun skrin. Dua-dua belah tak nak turun. Masya Allah. Sebab apa? Sebab Ustaz Kazim bukan tak tahu belah mana. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kesian tuan-tuan. Saya sedih tuan-tuan. Tapi saya kagum dengan penganjur yang semangat nak buat macam tuan-tuan hari ni. Semangat pergi tolak sana, pergi tolak, tebang segala pokok nak parking kereta. Buat banner daripada hujung sana sampai hujung sana. Subhanallah. Pasang kemah lagi, masak lagi. Ambil gambar daripada tali tak habis-habis tu, nampak tu Cik Ruslan tu, daripada belum start sampai dekat nak habis pom apa pak. Subhanallah. Ini penganjur ni saya kesian. Tapi ada yang hak di bawah ni yang duk nak batalkan. Tuan-tuan, untuk tarikh hari ni saja tuan-tuan, dekat 20 tempat ceramah jemput saya. 20 tempat ni semua nak ceramah Ramadan ni. Semua nak. Alustar minta, Pulau Pinang minta, Johor minta. Tapi kita pilih Sabtu dan Ahad 2 hari ni Kelang. Malam ni di Setapak, Dewan Setapak, Dewan Taman Setapak, Jalan Balubang 1 ke Jalan Balubang tak tahulah. Dekat Wangsa Maju. Dah saya bagi tu syukur. Berapa banyak yang saya potongkan. Orang Yan minta, orang Serdang, Kedah minta, orang Taiping minta. Oh, tak boleh. Saya nak pergi Kelang. Bila sampai di Kelang pula nak suruh cancel. Ustaz Kazim bukan belah, dia belah sana. Astaghfirullahalazim. Saya tak sentuh politik pun pagi tadi. Saya sentuh bab puasa je. Bagi semua orang suka dengan puasa. Bagi semua orang sayang dengan puasa. Kalau saya ceramah macam ini pun salah lagi. Ramadan tuan-tuan tak payah sambut lah. Tak dapat nak bezakan lagi mana majlis ilmu dengan mana dia ceramah politik. Ceramah politik darjat dia tak sama dengan majlis ilmu tuan-tuan. Ini majlis ilmu 1000 rakaat sembahyang sunat pahala dia. Ini bukan ceramah politik.
Ini majlis ilmu. Kalau majlis ilmu pun dibenci, apa beza kita dengan yang dah tewas? Dulu kita kata depa tolak majlis ilmu, sekarang siapa tolak? Mengata orang paku serpih ke apa ke? Mengata orang kita dah lebih dah sekarang. Sebab tu kita jangan ngata ke orang. Bila kita ngata, dia kona balik, dia jadi boomerang, dia mari balik pada kita. Ini tuan-tuan yang saya sebut, tuan-tuan. Ya, bukan kata saya ni hebat ke tidak, saya bukan hebat. Kalau tuan-tuan tak jemput saya petang ni pun tak apa, tuan-tuan boleh pasang CD saya, tuan-tuan boleh tengok CD. Tapi bila datang sekarang ni, baru seronok duk dengar dalam radio je ustaz, duk tengok dalam TV je, macam mana rupa nak tengok juga, tu je lah. Oh, dalam TV nampak gemuk kan, kurus pula, memanglah kurus. Habis tu nampak gemuk pasal apa? Jubahnya. Oh, dalam TV nampak gelap, nampak lain. Dalam TV nampak tua sikit. Itu je lah datang. Itu saja, tak ada apa. Kita lebih mesra alam, itu saja. Tapi kalau ada unsur-unsur yang saya katakan tadi, suruh buang, suruh potong, suruh ganti orang lain, kan saya dah sampai. Tuan-tuan tahu saya sesak semalam di Kuala Lumpur, Sogo buat offer. Semalam Sogo buat jualan, punya jamnya Kuala Lumpur, Masya Allah. Saya nak pergi Medan Mara tu, saya sampai pukul 2.30, saya sampai Medan Mara pukul 5, tuan-tuan. Tapi orang Zaza, restoran Medan Mara di Jalan Raja Laut cukup bagus. Mereka tunggu sampai jam 5 petang. Daripada pukul 1 mereka tunggu sampai pukul 5 baru saya sampai. Masya Allah, orang nak mengaji, tuan-tuan. Saya cukup puji Persatuan Penjaja-Penjaja, Peniaga-Peniaga Melayu di Medan Mara Raja Laut. Saya tak pernah jumpa lagi, tuan-tuan. Mereka sanggup tunggu. Saya dah patah balik, sesat-sesat, jalan ni tutup, lalah sampai jalan Sungai Buloh dah, tuan-tuan. Masya Allah, mereka tunggu. Dan eloklah saya patah balik pun, tuan-tuan. Tengok yang mereka buat ceramah tu macam pelamin tempat ceramah, cuma kursi dia satu je. Kalau ada dua, clear. Jadi saya minta pada tuan-tuan, dalam bab ceramah agama tu sodok kira lah ustaz tu parti mana, ustaz tu belah mana. Selagi dia mengajak ke arah Islam, selagi dia menyeru ke arah Islam, silakan. Kamu nak ceramah cara parti. Tapi saya tak boleh cara parti. Saya bukan ahli politik. Saya ceramah style macam ni. Orang PAS pun kena dengar, orang PKR pun kena dengar, orang UMNO pun kena dengar. Sebab kita nak belajar, kita nak jadi insan bertakwa. Ini kita nak sentuh petang ni ialah bagaimana nak melahirkan takwa dalam bulan Ramadan. Jangan marah, jangan ngumpat ke orang, jangan kedekut, jangan ikut hawa nafsu. Banyakkan bersabar, banyakkan berbaik-baik, banyakkan bersedekah. InsyaAllah lahir kita nanti dapat takwa. Kita nak lahirkan diri kita sebagai insan bertakwa. Sebab hanya orang yang bertakwa boleh masuk syurga tanpa hisap. Yang lain semua kena soal. Yang bertakwa saja masuk syurga tanpa hisap. Masya Allah. Tuan-tuan ada guarantee letter GL. Tuan-tuan ada GL, pergi hospital kerajaan. Tuan-tuan tak ada GL, pergi hospital. Yang mana mereka layan? GL ke yang tak ada GL? Yang ada guarantee letter, no, first class. Tunjuk surat, makcik tunggu sebentar ya. Masuk first class, tandas dalamnya. Telebesen pun ada. Katil seorang, tandas dalam bilik first class. Kursi pun bagus, tilam pun bagus, nurse pun bagus. Semua nurse muda-muda je. Rasa nak duduk lama pula kat hospital. Cuba tak ada guarantee letter, mana duduk? Third class. Satu bilik 12 orang. Masuk third class lagi sakit. Sakit sikit je, duduk third class. Nak tidur pun tak boleh. Orang sebelah. Allah, astagfirullahalazim, ya Allah. Kalih pula sini pula. Ayo, ada gerak-gerak. Ya Allah. Tengok ke depan pula, nurse baru tutup.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nurse baru tutup, doktor baru ambil tulis pukul berapa mati. Lepas mati duduk depan tu pula, nurse balik, doktor balik. Kita menghadap dia je. Rasa macam mayat tu duduk babai kita je. Itu nama dia buat kelas 3 sebab tak ada GL. Kalau tuan-tuan nak dapat GL masuk syurga, inilah dia takwa. Oh, takwa masuk, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kan bagus. Tak ada soal-soal, tak ada apa-apa balik. Oh, makcik ni bagus sangat, takwanya bagus. Masuk. Yang inilah yang kita nak rebut dalam bulan Ramadan. Inilah dia saat dia. Peluang inilah yang datang setahun sekali. Kalau setahun sekali ni pun nak pecah belah lagi, nak bergaduh lagi, nak masam muka lagi, bila Tuhan nak terima ibadat kita? Jadi saya mintalah pada kita semua, pada tuan-tuan, lepas ni jadilah insan baik-baik sungguh. Ada suami, bela elok-elok. Suami kita tu sumber pahala. Suami kita tu sumber pahala. Bukan senang tuan-tuan dapat suami baik. Ajak pergi Tesco, pergi. Ajak beli goreng pisang, dengan pisang dia beli sekali. Kadang-kadang dengan yang meniaga pun dia bawa balik sekali. Kamu nak yang meniaga ke nak pisang aja? Abang biar benar abang. Terlebih baik. Untunglah tuan-tuan, ada suami dia simbah cuka dekat muka isteri dia. Ada suami isterinya mengandung, dia pijak sampai terberanak isteri dia. Tapi kita dah dapat suami yang baik, kadang-kadang kita tak layan. Ya, laki kamu balik, pergilah tengok. Dia tak apa, pandai-pandai lah dia cari nasi kat rumah tu. Tu dia. Sian tuan-tuan. Abang-abang begitu juga, bukan senang nak cari isteri baik. Hak belakang lawa ke dia, tak lawa ke dia, gemuk ke dia, kurus ke dia, itulah isteri kita. Layalah dia baik-baik. Tuan-tuan pegang isteri, pahala. Cubit paha dia, pahala. Cubit pipi pun pahala. Geramnya pahala. Akak-akak ni main janggut suami ni, pahala. Geram janggut apa? Buatlah sumber pahala. Satu suap, satu pahala. Bayangkan kalau isteri tuan-tuan kuat makan, banyaknya pahala. Jadi bulan Ramadan ni carilah pahala dengan isteri kita. Ni asyik nak bergaduh aja. Nak balik raya pun bergaduh. Jangan bergaduh. Tuan-tuan kena diplomasi. Okey ya, macam ni ya. Raya puasa tahun ini, raya rumah mak abang. Raya haji tahun ini, raya rumah mak kamu. Okey, tahun depan kita tukar. Raya haji tahun depan, rumah kamu. Raya puasa tahun depan, rumah abang. Okey. 2 minit baru dia sedar. Bukan sama ke abang? Jadi kenalah diplomasi sikit. Ini kerja nak bergaduh tak habis-habis tuan-tuan. Ambil peluang ini. InsyaAllah bila kita ambil peluang ni, kita takkan jadi kedekut, kita takkan nak jadi marah. Semuanya sumber pahala. Semua sumber pahala. Kalau suami tak reti baca Quran, bulan Ramadan ni aja. Kalau isteri tak pandai baca Quran, suami aja. Jangan malu. Belajar sikit-sikit. Hindustan pun belajar tuan-tuan. Belajar tu tuan-tuan, tengok Sunil Dak dengan Nutan duk menyanyi, dia ngajar tu. Saben kamahina pavane karesor. Isteri dia apa ikut? Saben kamahina pavane karesor. Pavane karesor. Pavane karesor. Air baba syur ni sur sor. Pavane karesor. Baru betul. Tiara raja mesere jibanan. Nak sambung lah tu. Orang Hindustan pun belajar talaqi musyabahah. Takkan kita tak nak belajar talaqi musyabahah? Jangan malu. Belajar dengan isteri, malu apa? Buang sifat ego. Nak mengaji dengan ustaz kita, malu. Apa tua-tua pun tak kenal. Mengaji dengan isteri lah. Ya, ajar abang. Siap umur 60 dah. Tak apa, belum terlambat. Yang terlambatnya mati.
Selagi belum mati tuan-tuan, belum terlambat. Inilah bulannya, nama dia bulan latihan. Silalah berlatihlah jadi imam. Apa salah berlatih jadi imam? Jangan biar ustaz imam kita seorang aja. 2 rakaat imam kita, 2 rakaat orang lain pula, masing-masing jadi imam. Barulah kita berani. Ini beraninya semayang asar, Zuhur. Aku Zuhur tak apa, asar tak apa, kata dia. Maghrib minta maaf. Iyalah maghrib berbunyi. Jangan macam itu, bagi dia berani. Bilal 4 orang Bilal, 4 mikrofon. Allahumma salli ala Muhammad. Pasti dekat orang lain pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasti yang ketiga pula. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad. Yang nombor 4 tak ada pada muka hang. Kalau semuanya berkongsi-kongsi, bagilah. Itulah nama dia kerjasama. Apa yang penting kerjasama. Inilah semangat Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat barakah daripada bulan Ramadan. Semakin kuat persaudaraan kita, tanpa ada masalah parti, tanpa ada masalah bendera, tanpa ada masalah pahaman politik. Kita duduk dalam kampung, kerjasama, bersatu hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kampung dari dadah, dari denggi, kencing tikus, pecah rumah, sumbang mahram. Kalau kita jaga perpaduan, insya-Allah Allah rahmatkan kampung kita. Tapi kalau perpaduan tidak dijaga, Allah Ta'ala sebut duribat alaihimuz zillah ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa dengan kehinaan di mana saja kamu berada, melainkan kamu jaga 2 perkara. Yang pertama, hubungan dengan Allah, semayang, zakat, puasa, haji. Dan yang kedua, hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita dalam kampung masih lagi ada yang berpecah, tak nak tegur, tak nak bersalam, tak nak tengok muka, besok Isnin, lusa Selasa ada masa lagi untuk minta maaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Sambunglah balik silaturahim. Selagi mana tuan-tuan tak sambung silaturahim, selagi itulah amalan kita digantung. Allah sebut la tufattahu lahum abwabus sama. Amalan kamu tidak akan naik ke langit. Wala yadkhulunal jannah. Dan kamu kalau mati takkan masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru kamu boleh masuk syurga. Boleh tak unta masuk lubang jarum? Jadi kalau kita putus silaturahim, maknanya tidak akan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah di Malaysia ni 18 tahun. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput, lagi 18 tahun. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi ya. Jadi 18 tahun inilah kali pertama saya datang kampung tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi 18 tahun lah. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan pengurusi, terima kasih pengurusi majlis, terima kasih ketua kampung, terima kasih imam-imam, ustaz-ustaz, akak-akak semua, abang-abang semua. Selamat sambut Ramadan. Jangan sebut lagi raya lah. Awal lagi ya, lagu-lagu raya simpanlah dulu. Ya, simpanlah dulu. 1 hari di hari raya, 2 hari di hari raya, tak payahlah. 3 hari di balai raya, 4 hari di lebuh raya, 5 hari di pasar raya. Ni tak payahlah. Penyimpan muha besar pun duk tidur lagi tuan-tuan. Kita dah nampak anak bulan puasa apa. Ni tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Saya rasa Cik Roslan kita ada CD saya, ada Aisyah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mana nak dengar CD, sila dapatkan daripada Cik Roslan, ubat dan sebagainya. Sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesihatan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah umur yang panjang kepada kami. Mudah-mudahan kami sampai kepada bulan Ramadan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dapat kami beribadat dan mengambil berbagai-bagai limpah rahmat yang Kau kurniakan kepada kami di dalam bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kekuatan hidayah kepada kami, tambahkanlah hidayah kepada keluarga kami ya Allah. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kampung kami, berkatilah negeri kami dan negara kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, berkatilah pekerjaan kami dan mata pencarian kami. Mudah-mudahan rezeki yang Kau kurniakan pada kami diinfakkan pada jalan Allah, menjadi bekalan kepada kami di hari kiamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.